Salam sejahtera semua. Ini merupakan rakaman yang ketiga. Dua rakaman sebelum ni ada technical mistake lah. So saya akan ulang sekali lagi untuk chapter 7 part 2, iaitu pengiraan substructure. So quantity measurement untuk substructure. Kalau anda lihat di sini, anda boleh lihat di mana kedudukan substructure. Kedudukan substructure berada di bahagian inilah. Apa-apa structure yang berada di bahagian bawah, kita panggil dia substructure ataupun work below finish. Bahagian atas ni, ini merupakan superstructure. Ini adalah superstructure. So ini adalah komponen utama untuk substructure. Kita ada footing, ground beam, ground slab, lift pit. Ini merupakan bukaan untuk lift lah. Jika sekiranya bangunan tersebut memerlukan lift. Cable trench, ini jika sekiranya kita akan excavate ruangan untuk cable trench. Untuk kita letak kabel wiring untuk bangunan lah. Dan column stump. Kalau anda lihat pada gambar rajah ini, ini adalah next. Untuk mengira substructure, pengiraan bergantung kepada bagaimana anda boleh membaca structure drawing. So ini adalah contoh structure drawing. Bahagian yang berwarna grey ini merupakan simbol bagi konkrit lah. Kemudian di dalam konkrit, ini adalah beam. Ini adalah beam. Komponen utama di dalam beam adalah dia mempunyai konkrit. Dia mempunyai rebar. Rebar adalah short form untuk reinforcement bar. So rebar pun ada dua jenis. Rebar ada dua jenis, satu main bar. Ini kita panggil sebagai main bar. Main bar ni yang warna merah ni lah, dia adalah komponen utama untuk reinforcement. Untuk yang ikat besi ni pula, ada banyak warna grey. Semua ni adalah link ataupun stirrup. STIRRUP. Ini adalah stirrup. So kalau pandangan kelihatan lintas, kalau kita potong beam ni, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Kalau pandangan tepi macam ni. Ada satu lagi, ini adalah keratan untuk kolom. Kita boleh lihat di sini. Ini adalah konkrit, ini konkrit. Kemudian ini adalah besi. Besi dengan kena ada jarak antara besi dengan konkrit. So jarak ni, kalau kita lihat dalam gambar rajah, jaraknya adalah 25 mm. So yang ini 25 mm ni merupakan yang kita namakan sebagai konkrit. Ini adalah konkrit cover. So konkrit cover ni penting dalam pengiraan, bukan setakat untuk pengiraan quantity measurement, tetapi untuk pengiraan block. Apabila anda belajar reinforce konkrit nanti semester 5. Next adalah bagaimana kita membaca drawing. Apabila kita jumpa benda ni, 6Y20, anda kena tahu 6 bermaksud numbers of steel bar. Y is type of steel bar yang kita guna, Y ke ataupun kadang-kadang dia letak T. Kemudian next adalah 20. 20 ni merujuk kepada size steel. 20, kalau dia letak 20 maksudnya size steel bar, diameter steel bar tersebut adalah 20 mm.
Okey, dia merujuk kepada diameter besi yang kita pakai. Okey, harap semua faham apa itu 6Y20. Okey, R16-100cc pula maksudnya R ni merujuk kepada type of rebar yang kita pakai. So biasanya untuk link, okey, ni biasanya kita gunakan untuk link ataupun stirrup. Okey, kalau yang ini biasanya untuk main bar. Okey, so untuk link stirrup, okey, selalunya kita gunakan jenis mild steel lah. Okey, katakanlah kita gunakan size mild steel 16mm. So dia akan letak di sini R16, ini formatnya lah, dash 100. 100 ni merupakan distance from rebar to rebar. Okey, maksudnya kalau ini adalah kita punya link, ini main bar. Okey, link kita macam ni kan. Okey, so jarak antara satu link ke satu link adalah 100. Jarak satu link ke satu link adalah 100. Okey. Kemudian untuk kita kira yang ini pun penting juga, number of links required. Okey, katakanlah kita ada satu beam. Okey, katakanlah kita ada satu beam. Okey, kita nak estimate berapakah jumlah link yang diperlukan. Okey, so kalau panjangnya 4,000, okey, contohnya panjang beam ni 4,000. Okey, so kita nak tentukan berapakah bilangan link yang inilah. Okey, berapa bilangan link yang kita perlukan dalam satu beam. Okey, so masukkan dalam pengiraan di sini. So 4,000 length of structure which is 4,000 divided by 100. Okey, 100 ni merupakan yang inilah, distance from rebar to rebar 100. Kemudian tambah 1, yang ini wajib. Okey, yang ini wajib, mesti tambah 1. So kita dapat 41 bar. 41 bar ni maksudnya, okey, anda perlu sediakan 41 link. Okay, ini satu set kan. Anda kena buat 41 keping besi. Okay, so ini maksudnya 41 rebar. Okay, untuk length and weight measurement. Okay, so tadi saya dah mention ada dua jenis rebar yang kita gunakan, main bar dengan mild steel. Okey, mild steel. Okey, katalah untuk mild steel pengiraan hook, okey, 12D, tetapi selalunya untuk hook, okey, untuk hook dalam pengiraan nanti saya akan tunjukkan pengiraan dia adalah 24D. Kenapa 24D? Sebab untuk satu hook adalah 12D. So kalau dua hook kita kena darab dengan 2. So that's why dalam formula nanti kita akan jumpa dia jadi 24D. Kenapa darab 2? Okey, sebab untuk setiap satu link ataupun stirrup, okey, akan ada dua hook. Ini hook yang pertama, ini hook yang kedua. That's why kita darab dengan 2. Okey. Kemudian untuk band pula, formula untuk band selalunya digunakan untuk main bar sahaja. Ini main bar. So kita akan gunakan formula 9.5D. Okey. Simbol di dalam drawing sama ada digunakan R untuk mild steel. Untuk high yield steel ataupun main bar kita gunakan Y or H ataupun Y, ataupun kadang-kadang kita gunakan T. Okey, so yang ini pula adalah berat rebar mengikut jenis ataupun mengikut diameter. Okey, untuk 10mm diameter berat dia adalah 0.616 kilogram per meter. Okey, kalau 12mm inilah. Okey, biasanya untuk final exam dia akan beri. Okey, dia akan beri berapakah berat
besi untuk 1 meter. Okey. Okey, kita lihat komponen yang pertama untuk substructure. Okey, bagi yang tidak tahu apa itu pile cap. Okey. Ini adalah pile cap. Okey. Ini yang dinamakan sebagai pile cap. Bukan yang ini. Ini adalah pile. Ini adalah pile yang kita pacak ke dalam tanah. Selepas kita pacak ke dalam tanah, kita excavate, kita pecahkan konkrit and then buat kepala dia. Okey, macam yang saya tunjukkan slide sebelum ni. Okey, kita keluarkan besi dia dan kita buat pile cap. Okey, yang ini pula adalah kolom stamp. Okey, ini adalah kolom stamp. Okey, ini dia kolom stamp. Okey, so sebelum kita buat concreting, ini adalah fasa macam mana buat pile cap. Daripada piling, okey, ini proses piling. Setelah buat piling, okey, kita excavate dan potong mengikut level yang dikehendaki. Kemudian kita letakkan formwork. Okey, formwork. Setelah kita letak formwork dan sekali dengan besi sekali lah, okey, untuk reinforcement, and then barulah kita boleh tuang konkrit. Okey, and then after 24 hours kita buka formwork and then jadilah seperti inilah. Okey. Okey, backfill ini maksudnya kita akan timbus balik setelah kita punya pile cap ni siap, kita akan buat backfilling. Backfilling ni kita akan timbus balik dengan tanah. Okey. So itu adalah proses untuk pile cap. Yang kedua adalah ground beam. Okey, bagi sesiapa yang tidak tahu apa itu ground beam, okey, ini adalah ground beam. Kita akan selalunya kita akan buat sedikit excavation untuk pembinaan ground beam. Okey, so kalau dalam drawing, okey, ini adalah simbol untuk drawing untuk ground beam. So dia punya detailing, okey, reinforcement ada dekat sini. Okey, anda kena tahu apa itu. Okey, 125 mm ni maksudnya jarak antara stirrup tu stirrup. Okey, ini adalah macam mana cara kita bengkokkan besi lah. Okey. Okey, method construction method of ground beam. Okey, kita buat sedikit excavation. Selepas itu kita kena dalin konkrit di bahagian bawah ataupun coarse aggregate yang letak di bahagian bawah. Okey, dan level bahagian di atas tanah tu mesti level lah. Okey, and then barulah kita letak besi. Okey, ni reinforcement, kita fixkan reinforcement. Okey, lepas tu barulah kita tuang konkrit. Okey, seperti dalam gambar ni lah. Okey, next adalah ground slab. Okey, dalam drawing anda akan jumpa drawing seperti ini. Okey, yang ini menunjukkan susunan bagaimana kita buat slab. Okey, kalau anda lihat benda-benda nombor-nombor ni, ini merupakan size beam 450 dan 450 ini merupakan size beam. Okey, panjang dan lebar beam 450. Okey. Ini 450 ini merupakan kolom, maaf. Untuk beam ini 250 550. Ini pun beam juga. Okey, panjang dan lebar, tinggi dan lebar 250 darab 500. Panjang beam adalah 6000 mm. Okey. So sama yang lain lah. Kalau kita lihat jenis kolom yang dipakai dalam drawing ni adalah 450 darab 450. Okey. Dan okey, cara kita construct adalah untuk ground beam. Kalau kita lihat yang ini bukan ground beam, ini first floor. Ini first floor slab. Sebab kenapa first floor? Sebab kita boleh lihat bahagian ni dia gunakan plywood. Untuk ground floor kita tak pakai plywood. Okey, kita letak kita level dahulu tanah. Selepas itu kebanyakan method kita akan letakkan satu plastik lah di sini. Okey, nama dia DPM. Okey, DPM. DPM ni
maksudnya damp proof membrane. Okey, damp proof membrane ni kita letakkan di atas tanah. Okey, seperti ini. Kalau anda lihat pada gambar raja ni ada plastik. Okey, ini yang dinamakan sebagai DPM. Dia ada satu plastikan nipis lah. Okey, damp proof membrane. Kita letak ni. Okey, selepas itu barulah kita letakkan reinforcement seperti dalam gambar rajah ni. Kemudian, okey, ini adalah concrete block ataupun kita panggil dia spacer. Okey, tujuan dia supaya rebar ni tak ada dia ada spacing, okey, antara konkrit dengan rebar. Kalau concrete cover dia minta 40 mm, so ketinggian spacer ni, okey, kalau dia kata 40 mm, so ketinggian spacer ni mesti 40 mm. Depends dengan design daripada drawing lah. Okey, kena lihat betul-betul berapa concrete cover. Concrete cover kadang-kadang 40, ada yang letak 50, ada yang letak 35. Okey, bergantung dengan design daripada engineer lah. Okey, so ini ground slab yang dah siap. Okey. Okey. Sekarang kita lihat bagaimana kita kira kuantiti untuk footing. Okey, so footing ada dua jenis. Satu pile cap, satu lagi flat footing. Okey, beza antara pile cap dengan flat footing adalah pile cap dia mempunyai piling. Kalau flat footing dia tak ada piling. Okey, ini tak perlu piling. Okey, itu sahaja beza dia. Dari segi design mungkin sama. Okey. Cuba lihat yang ini dulu. Okey, yang ini tadi ada 5 pengiraan. So kita kira yang pertama dahulu iaitu excavation. Okey. Dia 4 sebab tadi saya dah explain kita ada 4 pad footing. 1 2 3 4 pad. Soalan. Okey, ini adalah dimension of pad footing which is 1.25 1.25. Kemudian dalam dia letak besi yang digunakan adalah 5Y12-250, which means there are 5 pieces of steel bar with a size Y12, and then the spacing between the rebar is 250 mm. Okey, so kalau kita transferkan dia dalam bentuk, okey, ini adalah bentuk pandangan tepi lah. So kita boleh lihat rebar di sini, bentuk dia adalah seperti ini, bentuk U. Okey, so kalau kita transferkan dia dalam bentuk 3D, okey, dia akan jadi seperti inilah. Okey, 5 bahagian, okey, 5 bahagian ni dan 5 bahagian sini lah. Okey, yang merah ni 5, ini pun 5 dengan dimension yang sama. So kalau saya keluarkan one piece of rebar, dia akan jadi macam ni lah. Okay. So kita kena kira berapakah panjang besi yang diperlukan untuk membentuk satu pile cap. Okay. So panjang besi dari sini ke sini, kita tahu dalam desain awal-awal tadi ketinggian pile cap adalah ketinggian pad footing adalah 300. Okey, so 300 ni dah termasuk concrete cover which is 40 mm. So to calculate the height, the length of rebar here, you have to deduct 40 mm cover. Okay, which is 40 di sini pun 40. Okay, so this one supposed to be minus 40 and minus 40. So you will get 2 to 0. Sini pun sama, minus 40. Okay, then you will get 2 to 0 here. Okay, length dari sini ke sini. Okay, kita kena minus juga concrete cover, left and right 40. So 1250 minus 2 times 40, maksudnya 80 lah. Okay, so
panjang di sini kita dapat 1170, dan tambahkan semualah 220 tambah 1170 tambah 220. Okey, anda akan dapat 1610 1.610 meter. Okay, so to calculate the length, total length of rebar, ini untuk main bar. Okay, ini untuk main bar. Okay, so there are 4 numbers of pad footing. Ini merujuk kepada bilangan besi, which is 5 pieces horizontal, 5 pieces vertical. So 5 plus 5, 10 pieces of rebar, and then 1 rebar panjang dia 1.61. So 4 times 10 times 1.61, kita dapat 64.4. Masukkan pada bahagian kuantiti, unit adalah meter. Okay, sebab hanya ada satu unit dekat sini, 1.61. So dia adalah linear maksudnya lurus sahaja. Okay, dia bukan area ataupun volume. Okay, so itu untuk reinforcement. Okay, kita lihat di sini. Okay, ketinggian kolom stam adalah 750. Okay, that's why column stam height 750. Okay, so volume of 1 column stam 0.3 times 0.3 times 0.75. Oleh kerana ada 4 column stam, 1, 2, 3, 4. So kita darabkan dengan 4 di sini. 4 darab volume of 1 column stam. So kita dapat 0.27. Okay, masukkan pada bahagian kuantiti, unit mesti betul, iaitu cubic meter. Okay, itu untuk konkrit. Bagi kuantiti, and then unit mesti betul, iaitu square meter. Okay, yang terakhir untuk kolom stam adalah reinforcement work. Okay, reinforcement work, kita akan kira besi yang dipakai untuk construct kolom stam. Okay, kalau kita lihat pada drawing ni, okay, ini adalah besi. Ini adalah besi untuk kolom stam. So band dia dah ditentukan di sini, iaitu 200. So di sini pun 200 lah. Band dia adalah 200. Okey, dan kalau kita lihat pada detail drawing, okey, dia letak di sini 4Y20. So main bar yang digunakan di sini adalah size Y20. Diameter rebar yang dipakai adalah 20 mm dan ada 4 besi. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 besi yang digunakan. Okey, yang ini adalah link lah, stirrup. Tapi ini kita akan kira kemudian. Kita kira main bar dahulu. Okey. So isikan pada bahagian borang. Okay, heading reinforcement bar, description reinforcement bar Y20 in column stam. Okay, ini adalah main bar. Okay, ini main bar. Okay, so we have to decide, we have to calculate the column length, stam length. Okay, daripada foundation. Okay, foundation ni 0.3 ni daripada sini lah. Okay, kemudian tambahkan dengan column stam height, which is 750. So panjang besi dari sini ke sini, semua ni kita kena kira lah. Okay, lapse in column. Lapse in column ni dia dah tentukan dalam drawing, iaitu 500. So 500 tambah 750 tambah 300. Okay, so kita akan dapat 1.55. Tetapi bila kita lihat pada drawing ni, 1.55 ni dia sampai bahagian bawah sini. Okay, sepatutnya kita kena tolak lagi concrete cover. Okay, concrete cover 40 mm. Satu lagi, bahagian bawah ni ada besi kan, so kita kena tolak juga. Okay, so concrete cover
So dalam pengiraan kita kena letak less lah. Okay. Less concrete cover 40 mm, foundation bars 2 times 0.01. Okay, kenapa 2? Kenapa 2? Sebab okay, kalau kita lihat di sini, okay, besi yang digunakan untuk pad footing tadi adalah Y12. Okay, so diameter besi yang dipakai adalah Y12 dan ada dua. Okay, dia bertindih, satu horizontal, satu vertikal. Okay, dia macam ni, satu horizontal, vertikal. So kita kena tolak dua-dua ni lah. Okay, so ada bila dia bertindih, so kita darab dengan 2, dapatlah 0.024. So 1.55 tolak 0.04 tolak 0.024. So panjang keseluruhan ketinggian rebar 1.486. Kemudian okey, ini tadi 1.866. okey, hanya untuk ketinggian besi sahaja. Kemudian kita perlu tambah dengan band, which is berapa? 200. Ini 1.486. So ini 0.2 lah. Okay, ini 0.2. So panjang keseluruhan untuk satu ni adalah, untuk satu rebar, satu keping besi, panjang dia 1.646. 1.686. Okay, so bundarkan kepada 2 perpuluhan, dia jadi 1.69 lah. Okay, so 4 because 4 numbers of pad footing times another 4 because we use 4 rebars. 1, 2, 3, 4 rebars. 4 times 4 times 1.69. So the total length of main bar is 27.05. Okay, ini. Kemudian unit mesti betul, iaitu meter. Okay, itu untuk column stump. Okay, next adalah okay, ini okay, next adalah untuk link. Okay, next adalah untuk link for column stump. Okay, boleh lihat pada gambar raca yang berwarna merah ni, ini merupakan link. Okay, ataupun stirrup untuk column stump. Dan kalau anda lihat pada bahagian link ni, ada bahagian yang bersilang. So yang ini kita namakan sebagai hook. Okay, hook ni kita perlu consider dalam pengiraan panjang besi. Okay, so masih lagi menggunakan borang yang sama. Okay, heading masukkan reinforcement link. Description ambil daripada soalan. Okay, 8 mm diameter reinforcement in link in isolated column stump. Okay, element column stump. Okay, and then the unit is meter. Okay, so macam mana cara kita kira panjang link? Okay, kita kena kira girth dahulu. Okay, maksudnya di sini berapakah panjang? Okay, berapa panjang dari sini ke sini? Setiap sisi kita kena tahu. So since panjang lebar dia 300 kan, 300 tolak concrete cover 40 di sini, concrete cover 40 di sini. So dia tinggal 220. Okay, ini pun sama. Okay, 220. Okay, so since dia ada 4 sisi, so kita darabkan di sinilah. 4 darab 220, kita dapat 880. Kemudian tambahkan hook. Okay, sebab kita perlukan hook untuk sambungkan hujung ke hujung besi. Okay, so formula untuk hook adalah 24D. Ini wajib. Okay, ini formula. D merupakan diameter besi yang dipakai. So kalau dalam soalan ni diameter besi yang dipakai adalah, okay, lihat betul-betul, ini adalah R8. So diameter adalah 8 mm besi.
So 24 darab dengan 0.08 mm, 0.08 meter, kita akan dapat 0.192 meter. So tambahkan yang ini dan ini. So satu gelong wayar ni, okay, satu gelong besi ni panjang dia 1.072. Okay, and then kita masukkan dalam pengiraan. Yang ini senang, so kamu tak perlu kira lagi berapa pieces of rebar yang kita pakai. Okay, so 4 ni merujuk kepada bilangan kolom stam yang digunakan dalam construction. So 4 darab dengan 6. Kenapa 6? Sebab dalam ni dia dah letak awal-awal ada 6 link. Okay, maksudnya kalau ini kita punya main bar tadi, bilangan link ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 4 darab 6 darab dengan panjang untuk panjang satu link ni iaitu 1.07. Okay, kita ambil 2 tempat perpuluhan sahaja, so abaikan 2 ni lah, 1.07. Dan kita dapat panjang besi keseluruhan ada 25.68 meter. Okay. Okay, next adalah ground beam. Okay, untuk pengiraan ground beam, okay, lebih kurang sama dengan kolom. Okay, cuma yang bezanya adalah ia mempunyai excavation. Itu pun bergantung dengan design. Ada sesetengah ground beam dia tak perlu buat excavation sebab dia just construct on earth. Okay, kita tak perlu buat excavation. And then kita kena estimate berapakah lean concrete yang digunakan, berapa concrete, formwork dan reinforcement. So generally ada 5 yang kita perlu kira lah. Okay, yang ini terkecuali excavation ni kadang-kadang sahaja. Okay, dia bergantung dengan design, engineer. Okay, so ini adalah drawing untuk ground beam. So kalau kita lihat di sini panjang beam, okay, panjang beam daripada hujung sini ke sini 720. So actually panjang beam adalah dari sini sampai sini sahaja. Okay, kena take note lah. Ini adalah kolom stam, so dia bukan sebahagian daripada benda ni adalah kolom stam, so dia bukan sebahagian daripada ground beam. Okay, dan ini adalah section of beam. Ketinggian dia 500, lebar dia 150. Kemudian concrete cover 40 mm, numbers of beam 4 numbers of beam. Okay, so yang pertama kita kira lean concrete. Kita assume dia tak ada excavation work, so kita terus kira lean concrete. Okay, so untuk kira lean concrete, okay, anda kena faham concrete panjang beam adalah ini sahaja. Okay, dari sini sampai sini sahaja. Okay, so macam mana kita tentukan panjang beam? Okay, 7200. Okay, anda kena tolak dengan berapakah size kolom stam. Size kolom stam adalah 300. So tolak 300 kolom stam, okay, sini, dan tolak sekali lagi kolom stam di sini. So tolak lagi 300. So kita akan dapat berapa? 7200 tolak 600, kita akan dapat 6600. So panjang beam ni hanya 6600. Okay, so untuk kira volume of lean concrete, okay, bahagian description ni saya letakkan blinding to ground beam. Okay, mungkin okay, bahagian description kamu boleh letak blinding of grade 7 concrete to ground beam pun boleh. Okay, okay, and then kirakan volume 660 ni merupakan panjang beam, okay, yang kita kira tadi. Okay, secara 3D nya macam ni lah. Okay, katalah ini kita punya beam. Okay,
Okey, katalah tebal dia tadi adalah 0.025, panjang dia 6.6. Okey. Kemudian lebar dia adalah 0.15 sini. Okey, so kirakan volume beam concrete. 4 numbers of beam times length 6.6 times 0.15 dan 0.03. 0.03 adalah hasil daripada kita guna 0.025. So dapatlah 0.12, masukkan pada bahagian quantity dan pada bahagian unit. Okey. Next adalah concrete work. Ini pun senang. Kita just kira volume of concrete work. Since kita dah tahu panjang beam tadi, panjang beam yang kita gunakan adalah 660. Saya tak perlu ulang lagi. Okey, sama sahaja macam slide sebelum ni. Okey, so kirakan volume. Ini adalah ground beam lah. So kirakan volume dia. Yang ini ketinggian dia 500. Okey, 500 kan? Dan ni 150 dan ini 6600. So kiralah volume dia 4 numbers of ground beam times 6.6 times 0.15 dan dapatlah 1.98 cubic meter of concrete. Okay, so selesai untuk concrete work. Okay, next adalah untuk formwork. Okay, kamu kena take note untuk construction of formwork untuk ground beam dan upper beam tak sama. Sebab upper beam kita kena kira sekali dengan soffit of beam. Apa itu soffit of beam? Okay, kalau upper beam, okay, ini kita punya beam. Okay, soffit adalah pada bahagian bawah sini. So untuk upper beam ataupun first floor, second floor dan seterusnya, kita perlu consider soffit of beam. Tapi untuk ground floor, untuk formwork, kita cuma kira bahagian kiri dan kanan sahaja. Okay, kita cuma kira formwork untuk bahagian kiri dan kanan sahaja. Kenapa? Sebab bahagian bawah ni kita dah letak lean concrete. Okay, bahagian bawah ni kita dah letakkan lean concrete. So kita tak perlu letak kayu ke plywood ke bahagian ni. Right. So beam length is 6.60. So length beam ni adalah 6.6 lah di sini. Kemudian since dia ada dua keping, okay, ketinggian bahagian ni, okay, kita lihat pada design itu 0.5 meter. So 4 numbers of beam 1, 2, 3, 4 numbers of beam times 2 sebab dia ada dua keping. Okay, 1, 2, ada dua keping papan ataupun plywood yang kita gunakan untuk construct formwork. Kemudian darab dengan 6.6 length times height 0.50, so dapatlah 26.4. Dan masukkan pada bahagian quantity dan unit square meter. Okey, itu untuk formwork. Okey, yang seterusnya untuk reinforcement work. Okey, reinforcement work untuk beam. Okey, reinforcement work untuk beam. Okey, kita akan kira. Okey, kalau saya keluarkan reinforcement ni daripada drawing, okey, dia akan berbentuk seperti inilah. Okey, ini saya keluarkan, dia akan jadi bentuk seperti ini. Okey, so macam mana kita kira panjang besi? Okey, kita kira main bar dahulu. Okey, since beam length adalah 720, this is not beam length. Ini adalah building length. Okay, building. Okay, building length 7.2 meter. So let's concrete cover. Okay, 7.2 meter adalah bahagian ni. Okay, kita lihat besi di sini ya. Okay, so
So kita kena less dengan concrete cover kiri dan kanan. Concrete cover bahagian ni, okay, 40 mm, ni pun sama 40 mm. So 7200 minus 40 minus 40, kita dapat 7.12. So maksudnya panjang besi ni kalau kita keluarkan dari sini, okay, dari sini ke sini adalah 7.12. Okay, next kita kena tambah dengan band. Apa itu band? Okay, ini adalah band. Okay, macam mana kita dapatkan panjang band? Okay, kita tahu ketinggian beam adalah 500. Okay, 500 kita tolak concrete cover 40. Ini pun sama, concrete cover 40. So 500, okay, 500 tolak dengan 40 atas, 40 bawah. So kita dapat 420. Okay, ketinggian dia 420. Okay, so band bahagian dalam soalan ni dia minta kita gunakan formula lah. Okay, 9.5. So bukan 420, ini 0.28. Okay, maksudnya okay, 9.5D. Okay, ni band 9.5D, maksudnya 9.5 darab dengan diameter besi yang kita pakai. Okay, diameter besi yang kita pakai adalah Y12. So diameter dia 12, 9.5 darab dengan 0.012 unit dalam meter. 2, kenapa darab 2? Sebab kita ada 2 band, kiri dan kanan. Okay, so kita akan dapat total band 0.223. So panjang keseluruhan satu keping besi ni adalah 7.348. Okey, bundakan dia akan jadi 7.35 lah. So untuk kira panjang besi keseluruhan, 4 numbers of beam times 4 numbers of rebar in one beam. Okay, 1, 2, 3, 4 times length of one rebar, which is 7.35, and then kita akan dapat 117.60, masukkan pada bahagian kuantiti, and unit adalah meter. Okey, itu untuk main bar. Okey, satu lagi bahagian reinforcement work yang kita perlu kira adalah stirrup. Okey, apa itu stirrup? Stirrup adalah besi, okey, mild steel yang kita perlu letak di bahagian sini. Okey, ini adalah stirrup ataupun link. Okey, spacing between link, okey, kita lihat pada drawing 28 R@-250, maksudnya spacing antara satu rebar ke satu rebar, satu link ke satu link adalah 250. Okey, kemudian satu lagi info yang kita dapat adalah 28 keping. So maksudnya ada 28 stirrup. Okey, ada 28 stirrup yang kita akan pasang pada sepanjang beam. Okey, dan jenis besi yang kita pakai adalah R@. Okey, so stirrup round beam girth. Okey, so kita kena kira berapakah panjang beam. Okey, okey, dari sini ke sini, oleh kerana ketinggian beam adalah 500, so 500 tolak dengan concrete cover 40, ini pun sama 40. So kita dapat 420 bahagian tepi ni. Okey, di sini pula 150 tolak dengan concrete cover 40, tolak concrete cover 40, so 150 tolak 80, kita dapat 70 bahagian ni. So panjang besi
keseluruhan. Okay, yang ini dia kira with load lah, sama macam tadi. So kenapa 70 di sini? Sebab inilah saya dah tunjukkan tadi macam mana dapatkan 0.070. Ini pun sama 0.42 merupakan 420 jarak dari sini ke sini tadi. Okay. So panjang keseluruhan kita darabkan dengan 2. Okay, 1, 2. So dapatlah, ataupun kalau kamu tak nak darab 2 pun boleh, just campurkan. Kamu boleh terus campurkan 70 tambah 420 tambah 70 tambah 420. Okey, kamu tetap akan dapat jawapan yang sama, iaitu 980. Okey, 0.98 meter. Okey, ini untuk satu keping besi. Tetapi belum komplit lagi. Kita kena tambah hook. Okey, seperti yang saya express sebelum ni, hook perlu ada untuk ikat besi. So hook berada di bahagian sinilah. Okay. So formula untuk hook adalah 24D. Formula ni sama untuk semua ikatan. Okay. Okay, 24 darab dengan D. D adalah diameter besi yang kita pakai, iaitu R8. So convert ke meter, 0.08. So 24 darab dengan 0.08 dapatlah 0.92. So 0.98 tambah dengan 0.192 dapatlah 1.172. Okey, 1.172. Okey, masukkan pada bahagian kolom kedua. Okey, untuk dimension. So total length of mild steel bar yang kita pakai adalah 4 numbers of beam times 28. Kenapa 28? Sebab dalam soalan dia dah mention bilangan stirrup yang kita pakai iaitu 28 darab dengan total length of one rebar, which is 1.17. So jawapan kita dapat 1.31.04. Masukkan pada bahagian quantity and unit adalah